selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Patricia dan juga rakan-rakan yang lain. Nama saya Adriah Nordamia binti Ahmad Zali dan hari ini saya akan membuat pengucapan awal. Sumber bahan yang saya pilih adalah jurnal dalam tayar yang ditulis oleh Aina Rashidah Samsudin dan Hafsah Mat Yusof yang bertajuk penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak prasekolah dan diterbitkan pada tahun 2020. Pengenalan secara ringkas bagi jurnal yang saya pilih ini adalah tindakan teknologi ini telah membawa kepada perubahan yang amat besar dalam kehidupan seharian kita. Hari ini penggunaan gadget itu boleh dimiliki dari semua peringkat umur, tak kira muda ataupun tua, dan melintasi dan juga taraf ekonomi dan juga bangsa. Dan jika dilihat persekitaran kita sekarang, kanak-kanak kecil seawal tahun juga telah dibenarkan oleh pemerintah untuk bermain gadget. Objektif kajian ini mempunyai 3 objektif, iaitu untuk mengetahui jenis gadget yang sering digunakan oleh kanak-kanak, untuk mengetahui tempoh penggunaan gadget oleh kanak-kanak, dan juga untuk mengetahui kesan penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak prasekolah. Bagi metodologi kajian terdapat 5 kaedah, iaitu dari segi reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan menggunakan soal CA. Bagi populasi dan sampel kajian ini pula, seramai 65 orang responden telah dipilih dan responden tersebut terdiri daripada ibu bapa yang mempunyai anak-anak prasekolah yang berumur 5 hingga 6 tahun di sekitar Teluk Intan, Perak. Bagi sumber kajian pula, pekaji menggunakan soal sidik di mana soal sidik ini merangkumi 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A berkaitan demografi responden, bahagian B pula berkaitan tempoh dan jenis penggunaan gadget. Bahagian C pula berkaitan kesan penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Bagi pengumpulan data pula, pekaji mendapatkan kesahan daripada 3 orang pakar yang terdiri daripada yang mahir dalam bidang pedagogi, keibubapaan, pendidikan dan pendidikan kanak-kanak. Dan untuk memperolehi kepercayaan, pekaji menjalankan kajian lintis yang terdiri daripada 10 orang ibu bapa di sekitar Teluk Intan, Perak. Dan setelah mendapat kepercayaan dan juga kesahan, pekaji itu mengedarkan soal sidik menggunakan aplikasi Google Form selama 2 minggu. Dan akhir sekali ialah kaedah analisis data, di mana analisis data diperolehi berdasarkan analisis deskriptif. Okey, seterusnya adalah kandungan kajian yang saya kaji. Yang pertama adalah jenis gadget yang sering digunakan oleh kanak-kanak prasekolah, di mana saya dapati kanak-kanak ini sering menggunakan telefon pintar dan mereka gunakan semasa berada di rumah untuk menonton kartun dan juga bermain game. Yang kedua adalah tempoh penggunaan gadget, di mana saya dapati kanak-kanak tersebut menggunakan gadget melebihi 2 jam sehari dan mereka kebiasaannya menggunakan pada waktu petang. Dan yang terakhir adalah kesan penggunaan gadget terhadap perkembangan kanak-kanak prasekolah, di mana ia merangkumi 4 aspek, iaitu aspek fizikal, sosial, emosi dan kognitif. Bagi aspek perkembangan fizikal, apabila kanak-kanak itu bermain gadget dengan terlalu lama ataupun secara berlebihan, mereka akan mengalami sakit tengkuk atau sakit belakang, melemahkan kekuatan fizikal dan kemahiran motor halus, di mana kanak-kanak itu akan lambat membilis. Dan kemudiannya mereka akan mengalami obesiti sebab sebab mereka tidak terlibat dengan aktiviti luar, dan juga pelihatan mereka juga akan terjejas seperti rambut kerana bermain dengan gadget dengan jarak yang dekat. Yang kedua adalah sosial, di mana kanak-kanak ini apabila mereka menggunakan teknologi secara berlebihan, gadget secara berlebihan, mereka akan menghalang pencegahan interpersonal, di mana kanak-kanak itu suka berinteraksi dengan orang sekeliling mereka. Dan kanak-kanak itu juga akan cenderung menjadi introvert. Seterusnya adalah emosi. Kanak-kanak tersebut akan mengalami ketidakseimbangan emosi. Contohnya apabila ibu bapa itu mengambil gadget, kanak-kanak tersebut akan merengek, merungut dan cepat marah. Dan akhir sekali adalah kognitif, di mana ia akan mempengaruhi otak untuk menerima pembelajaran, kerana radiasi yang dikeluarkan oleh gadget tanpa wayar tersebut akan mengganggu pertumbuhan otak. Secara keseluruhannya, kesan penggunaan secara berlebihan akan memberi kesan negatif terhadap perkembangan kanak-kanak prasekolah sekiranya tiada kawalan dan pengawasan daripada ibu bapa dan penjaga. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya buka
Bagi saya aspek perkembangan yang paling terkesan adalah aspek perkembangan sosial, di mana sekiranya aspek ini terjejas, ia akan memberi kesan terhadap interaksi sosial apabila kanak-kanak itu meningkat dewasa pula. Ada lagi soalan? Adakah tempoh masa menggunakan gadget melebihi 2 jam sehari adalah baik untuk kanak-kanak? Jawapannya tidak. Hal ini bertentangan dengan garis panduan yang telah disediakan oleh American Academy of Pediatrics, yang mana mereka menyarankan bahawa kanak-kanak itu perlu menggunakan gadget adalah tempoh masanya adalah kurang dari 2 jam sehari. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.